Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat pada petang ini dipetik dari sabadasepudin.com. Kelirukan Parlimen, Najib diminta beri penjelasan. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak diminta memberi penjelasan kepada Dewan Rakyat Rabu ini berhubung kenyataannya ketika perbahasan minggu lalu yang dikatakan mengelirukan Dewan. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun berkata, beliau telah menulis surat kepada Najib bagi mendapatkan penjelasan mengenai perkara itu dan meminta bekas Perdana Menteri itu memberi kenyataan. Saya telah menulis kepada YB yang berhormat pekan untuk meminta penjelasan serta YB Menteri Kewangan tentang apa yang beliau katakan tempoh hari dan saya sedang menunggu jawapan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Muhyiddin baham Najib dalam Parlimen. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membidas sikap Datuk Seri Najib Razak yang menyifatkan bantuan Kerajaan Perikatan Nasional PN bernilai ratusan bilion ringgit kepada rakyat sebagai membazir. Beliau sebaliknya berkata ketika Najib menjadi Perdana Menteri, puluhan bilion duit rakyat yang lesap begitu sahaja tidak pula dikatakan membazir. Saya sebenarnya hairan dengan sikap pekan apabila saya sebagai Perdana Menteri menyalurkan bantuan bernilai ratusan bilion ringgit kepada rakyat dan perniagaan di kala susah dikatakan membazir. Tetapi ketika dia menjadi Perdana Menteri, puluhan bilion duit rakyat lesap begitu sahaja dan tidak pula dikatakan membazir. Mungkin kerana dia mendapat untung, tidaklah membazir bagi dia, katanya membahas titah ucapan yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat hari ini. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh berkata hakikatnya, dunia semasa dan pasca pandemik memerlukan negara-negara termasuk Malaysia mengambil langkah luar biasa. Kerajaan PN ketika itu katanya berusaha memastikan perniagaan dapat berjalan terus, gaji dan upah bekerja tidak terhenti, dan makanan berada di atas meja untuk keluarga yang terjejas. Beliau menjelaskan bahawa semua peruntukan uang untuk rakyat itu tidak dimasukkan ke dalam akaun. Peruntukan yang besar tersebut tidak masuk ke dalam akaun peribadi saya. Katanya dipercayai mengingatkan kepada semua mengenai RM42 juta dana wang SRC Internasional masuk ke dalam akaun Najib. Menurutnya peruntukan itu digunakan untuk kepentingan rakyat yang benar-benar terkesan akibat pandemik. Selain bagi pembelian vaksin, bantuan tunai terus di akaun rakyat, bukan pusat-pusat kuarantin dan PPV, semuanya untuk rakyat. Di mana yang saya membazir? Kesemua uang yang diperuntukkan itu adalah bagi membantu rakyat dan negara menjana pendapatan yang menyumbang kepada kesan berganda ekonomi. Oleh sebab itu, sejumlah peruntukan besar telah dibelanjakan secara telus dan bersasar bagi maksud pemberian pelbagai bentuk insentif dan bantuan kepada rakyat dan perniagaan, termasuk perusahaan kecil, mikro dan sederhana dan industri yang amat terkesan sepanjang 2 tahun suram yang turut dirasai di seluruh dunia akibat pandemik COVID-19, katanya lagi. Muhyiddin berkata dakwaan Najib pada 2 Mac lalu di Dewan Rakyat berkenaan hutang 1MDB yang tidak dibayar menggunakan wang rakyat juga adalah satu kenyataan tidak benar dan mengelirukan. Saya hairan pekan sebagai bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan boleh terlupa bahawa hutang-hutang 1MDB adalah dijamin oleh kerajaan. Apabila 1MDB gagal membayar hutang-hutang termasuk faedah yang keseluruhannya berjumlah lebih RM50 bilion, maka kerajaanlah yang terpaksa membayar hutang-hutang itu, katanya. Muhyiddin juga memetik penjelasan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada 3 Mac bahawa setakat akhir Februari 2022, jumlah hutang 1MDB yang masih perlu dibayar adalah bernilai RM38.8 bilion, merangkumi RM32.3 bilion hutang prinsipal dan RM6.5 bilion faedah hutang. Katanya, Menteri Kewangan pada Januari lalu turut memaklumkan bahawa kerajaan sudah membayar hutang 1MDB berjumlah RM13.3 bilion setakat ini. Maknanya,
Ini duit rakyat lah. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Pekan ialah oleh kerana kerajaan telah berjaya merampas semula sebahagian wang dan aset 1MDB yang telah dicuri. Maka gunalah wang dan aset itu untuk membayar balik hutang 1MDB, katanya. Beliau turut menyenaraikan beberapa aset yang berjaya dirampas semula, termasuk kapal layar mewah bernilai AS 130 juta, jet pribadi dan aset mewah milik anak tiri Najib. Kesemua aset-aset ini tentunya dibeli bukan untuk tujuan pelaburan yang menguntungkan 1MDB, tetapi sebaliknya dikeroyok oleh orang-orang yang rapat dengan Pekan, menggunakan sebahagian wang berjumlah 4.5 bilion dolar AS yang dicuri dari 1MDB. Nasib baiklah Barisan Nasional kalah dalam PRU14 dan Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Maka kerajaan telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk merampas semula wang dan aset 1MDB yang dicuri. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya telah mengarahkan pasukan petugas khas ini untuk menjejak dan mendapatkan kembali wang dan aset 1MDB yang disorok di negara-negara asing. Saya difahamkan setakat ini lebih RM20 bilion wang dan aset 1MDB telah berjaya dirampas semula oleh kerajaan dan dimasukkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset yang akan digunakan untuk membayar sebahagian hutang 1MDB. Bayangkan jika Pekan masih Perdana Menteri. Saya tidak fikir dia akan tubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk mencari wang dan aset 1MDB yang hilang, kerana yang menghilangkan wang aset itu pun dia. Jadi benarlah Pekan itu seorang yang cerdik-cerdik berbohong, kata Muhyiddin. Beliau berkata kerosakan akan melanda negara jika integriti tidak dijadikan pegangan pemimpin yang mentadbir kerajaan. Apalagi yang kesnya terkenal sinetron dunia sebagai dengan izin The Biggest Scandal of the Century yang melibatkan rantaian penyangak kewangan global atau The Plundering Idiots yang mencetuskan a national embarrassment, katanya. Teks ucapan penuh Tan Sri Muhyiddin Yassin di ruangan rencana. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde. Hari ini daripada Sinar Harian, satu kutipan laporan berita diterima. Najib mengatakan bahawa Barisan Nasional sedang mendahului di PRN Johor. Sebelum kita teruskan isu pembongkaran, isu ulasan pada petang malam ini, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan kata-kata Najib bahawa BN sedang mendahului dalam PRN Johor? Ataupun pada pendapat Anda, ada ramai orang macam yang Muhyiddin cakap, ramai datang lihat Najib berkempen bukan kerana mereka suka Najib, tapi mereka mau lihat muka perompak, kata Muhyiddin Yassin semalam. Adakah apa yang dikatakan oleh Najib ini hanya bersandarkan pada pengamatan pemerhatiannya semata-mata bahawa ramai orang yang datang ketika beliau berkempen? Walau bagaimanapun menurut Najib, beliau tidak menaruh, masih lagi tidak berharap sepenuhnya, ataupun beliau tidak membuat apa-apa jangkaan terlalu awal, kerana menurutnya masih terlalu awal untuk menentukan keputusan PRN Johor tersebut. Dan menurut Najib, yang perlu dilakukan adalah bekerja keras sehingga ke titik akhir kempen tersebut. Dan beliau katakan momentum yang diperoleh oleh BN adalah baik pada minggu pertama kempen PRN Johor berbanding parti-parti yang lain. Jadi walau bagaimanapun kita ucapkan kepada Najib kerana beliau begitu yakin. Dia ada keyakinan bahawa Barisan Nasional sedang mendahului parti-parti yang lain, terutamanya Parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Dua parti yang lebih besar, dan juga PKR. Jangan lupa, ada juga Parti Pejuang dan Amanah. Ada juga parti-parti warisan, parti muda yang lain. Kita jarang mendengar sekarang kempen muda di media sosial, terutama dia dalam portal-portal berita. Kita tidak tahu di mana parti muda, kedudukan parti muda sekarang bagaimana. Kita pun tidak dapat pastikan bagaimana kedudukan Parti Pejuang sekarang, sebab
yang banyak masuk dalam media sekarang adalah Perikatan Nasional dan sedikit daripada PKR. Kadang-kadang timbul juga lah Tun Mahathir Muhammad. Jadi sebelum kita berpisah malam ini, apa pendapat Anda? Siapa yang akan menang PRN Johor ini? Karena menurut Najib, Barisan Nasional sedang mendahului kempen PRN Johor. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Siapa yang Anda sokong? Adakah Barisan Nasional akan menang besar lagi seperti dalam PRN Melaka dan PRN Sarawak? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.